Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, selamat petang kepada anak murid. So, ya, selamatnya, ya. So, kita masih lagi dalam musim PKP dan masih lagi dalam bulan Ramadan yang mubarak. Harap-harapnya, ya, taklah layu memanglah kamu tu kumpulan Melayu tapi janganlah Melayu kita bangsa je Melayu tapi sangat cergas okey tanpa membuang masa okey kita akan sambung lagi dalam pembelajaran kita lah nak cakap betul sasul okey di bawah tajuk sokongan kegerakan dan pertumbuhan masih lagi di bawah 6.2 pergerakan dan pertumbuhan manusia. So apa yang kamu akan pelajari pada hari ini ialah begini, iaitu menerangkan fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Okey, so ada dua kata kunci di sini. Ya, ada perkataan sendi. Apa itu sendi dan ada otot senang kata sendi itu tulang kan. So antara tulang dan tulang ialah sendi. Ensel lah kalau kita lihat pada pintu tingkap kan. Kemudian otot ni macam getah lah so getah tu kenapa kerana getah itulah yang akan terlekat kepada sendi terlekat dengan apa, dengan sendi ataupun dengan tulang tersebut. okey okey sekejap. Okey jadi apabila dia melekat, jadi bila kita kata otot itu sebagai apa, sebagai getah, bermaksud apabila getah, apa sifat getah getah itu dia akan memanjang dan akan mengecut, betul kan, memanjang dan memendek lah. Okey, oleh kerana getah tersebut melekat dengan tulang, okey, antara dua tulang lah kita anggap so dia akan apabila dia mengecut maka dia akan menarik tulang, betul. Dan apabila dia mengendur, dia akan menjauhkan tulang tersebut kan. Dengan arti kata lain, bagaimana kamu membengkokkan tangan? Okey, cuba angkat tangan. Angkat tangan kanan, angkat ke atas Okey, nampak So ada otot yang mengecut menyebabkan dia menarik tulang. Dan ada satu lagi otot yang berlawanan arahnya akan mengendur kan. So sebab itulah apabila berlaku pengecutan dan pengenduran otot secara serentak, maka tulang akan dapat digerakkan. So itu the big idea Okey, so seperti biasa sila kita akan lihat buku teks. Okey, buku teks Okey, buku teks ni muka surat 1227 128 Okey. 6.2 pergerakan dan pertumbuhan manusia So, sistem rangka dan otot membolehkan manusia bergerak pengecutan dan pengenduran otot rangka menghasilkan pergerakan. Okey, itu keyword dia pengecutan kan, tadi pun saya dah explain ada kecut, ada kendur yang berlaku secara serentak rangka akan menghasilkan pergerakan otot rangka bertindak secara berpasangan dan berlawanan antara satu sama lain setiap pasang otot yang bertindak secara berlawanan dikenali sebagai otot berantagonis. Ulang balik Otot berantagonis. Okey, pergerakan otot-otot ini membuatkan manusia boleh berjalan, melompat, berlari, berenang, merangkak dan mengangkat barang, dan yang paling utama, boleh senyum. Betul kan? Jadi kalau kata kamu masam, cuba fikir sekejap kalau kita senyum, otot di bahagian mana yang mengecut? Senyum bahagian luar ke bahagian dalam? Luar tu mana? Luar tu di pipi yang kita nampak kan. Dalam tu di mana? Dalam tu di bahagian dalam mulut kot kan. Kalau senyum. Jadi jawapannya ialah kalau kita senyum, cuba senyum. So maknanya bahagian luar mengecut, betul? Kan? Bahagian luar kiri dan kanan pipi kamu mengecut otot tu mengecut dan dia menarik menyebabkan mulut kamu terbuka. Kan? Nampak gigi. Nasib lah kalau ada gigi kan. Tapi otot yang di bahagian dalam ataupun apa yang berlawanan arah tu dia akan mengendur kan. Sebab itu boleh tersenyum. Okey, sebaliknya kalau kita masak, macam mana masak kan? Jadi dia berlaku secara berlawanan So itu yang dikatakan otot berantagonis. Okey, mari kita lihat gambar rajah di bawah ni. Okey, ada dua keadaan Okey, so dia kata di sini apa dia? Otot bicep mengecut dan otot tricep mengendur So bicep di atas yang kita panggil body je kan. Dulu zaman sekolah suka main ketuk kan. Ketuk tengok dia naik ke tidak. Dan tentu bila kita ketuk dia sakit. So dia mengembang kita nampak macam ada body kan. Itu permainan sekolah rendah dulu lah. Okey, kemudian kalau kita meluruskan tangan bagaimana? Otot di bawahnya akan mengecut dan
Yang sebaliknya akan mengendur. So dia berlawanan. Bicep, tricep. Bicep, tricep. Okay, jelas. Okay, so itu bagaimana fungsinya yang dikatakan otot berantagonis tadi. Okey, masa kita lihat fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. So ini sangat penting. Sendi ialah tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang. Itu kata kunci dia. Sendi ensel lah. Kita panggil ensel lah. Jadi kalau kita lihat ensel di rumah, ensel di rumah tu kalau digunakan bertahun-tahun, maka dia akan sampai satu tahap dia akan berbunyi kan. Kan? Itu maknanya dah tua. Jadi sama lah dengan manusia kan. Kalau bila kita nak bangun tu itu maksudnya dah tua tu. Okey, kena sedar diri lah. Okey lah. Jadi sendi yang membenarkan otot bergerak dinamakan sendi bergerak. Contohnya sendi ensel siku kan. Siku kata boleh gerak kan. Manakala sendi yang tidak membenarkan bahagian otot bergerak, anggota bergerak dinamakan sendi tak bergerak. Contohnya sendi pada tengkorak. Tu bayangkan tengkorak kita ni digabungkan menjadi satu bentuk tengkorak oleh apa kata sendi-sendi maksudnya cantuman tulang-tulang. Sebab itu kalau kamu pegang kepala kamu, cuba pegang kepala kan, kamu akan rasa macam lekuk-lekuk kan. Walaupun nampak zahirnya macam bulat, tapi lekuk-lekuk. So lekuk-lekuk itulah sebenarnya ialah tempat pertemuan tulang-tulang tersebut kan. So bila pertemuan tu ada sendi. Tapi soalannya sendi di kepala tu tidaklah bergerak. Kalau boleh bergerak jenuh kan. Kalau bergerak tu songkok pun akan berubah, tudung pun akan berubah kan, sebab dia bergerak-gerak. Saatkan dia besar, saatkan dia jadi bentuk segitiga, saatkan bentuk petak dan sebagainya kan. Jadi kelebihan tidak bergerak tu menyebabkan kamu boleh pakai tudung, kamu boleh pakai songkok, topi pada satu jangka masa yang lama lah sebab dia tidak bergerak. Okey, rajah menunjukkan contoh ensel pada tangan otot yang terlibat dengan pergerakan. Okey, so yang ini jelas dalam gambar rajah ini. So kalau kita lihat sini yang dikatakan otot tadi, depan otot bicep belakang tricep. Okey. Kemudian yang menyambung di antara tulang dengan tulang dinamakan ligamen ligamen, maksudnya ada satu gentian kan. Seperti macam kalau kamu makan ayam tu, bahagian tulang ayam tu kan ada yang warna putih tu kan. Lebih kurang macam itulah absorber ligamen samalah. Okey, kemudian yang otot tu pula, otot yang melekat dengan tulang. Itu namanya tendon tendon. Senang je nak ingat kan. Otot, tulang, tulang. Jadi maknanya otot, tulang, tendon, sorry. Otot, tendon, tulang. Itu maknanya otot dan tulang lah. Tapi kalau tulang, ligamen, tulang. TLT. Tulang, ligamen, tulang. Maksudnya ligamen yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Jadi kalau kata accident, katakan na'udzubillah, jadi terputusnya ligamen. Contoh, terputusnya ligamen. Ni ligamen ni putus. Ligamen ni putus kan. Accident So apa jadi? Maka tercerailah tulang ni kan. Itu yang nampak jatuh dan sebagainya. Ataupun tendon ni putus katakan. Dia tak melekat dengan tulang. Maka berketul lah otot dekat atas ni kan. Jadi begitu So ulang balik So ligamen ligamen adalah tulang dengan tulang TLT manakala otot pula OTT OTT otot, tendon, tulang. Okey, boleh Okey, so seterusnya Okey, inilah bahagian mana? Bahagian lutut kan? Bahagian lutut tak kisahlah bagaimanapun, tapi yang ini tunjuknya bahagian lutut lah kot fungsi cecair sinovial rawan dan tendon pada sendi. Okey. So pada lutut pada lutut dia ada cecair. Okey. Semua sendi-sendi ada cecair sebenarnya Kalau tak ada cecair itu yang berbunyi ataupun sakit lah. So cecair tersebut dianggap sebagai minyak pelinci atau grease Jadi nama cecair tersebut ialah sinovial berfungsi untuk melicin dan membekalkan nutrien kepada rawan So ada rawan di situ yang putih tu itu rawan. Okey, cecair sinovial juga bertindak sebagai pelinci dalam sendi Kemudian ada rawan atau tulang bertindak sebagai cushion dan pelindung terhadap sendi. Rawan berfungsi untuk mengurangkan geseran. Rawan kita anggap seperti otot keras yang kenyal lah. Okey.
Kemudian ada tendon tendon tadilah iaitu menghubungkan di antara otot dan tulang tendon ialah tisu penghubung yang menyambung otot kepada tulang okey sekejap solat zuhur lah ni okey kemudian okey okey jadi apakah masalah so masalah itu nantilah kita akan sambung kemudian jadi hari ini sebagai pengenalan saja terhadap apa itu sendi dan juga otot okey seterusnya kita akan bergerak kepada buku amali okey sila buka buku amali okey dalam buku amali muka surat 90 okey sistem otot dan rangka jadi sistem rangka dan otot membolehkan manusia bergerak, berjalan, berlari, melompat dan sebagainya. Pengecutan dan pengenduran, pengecutan dan pengenduran. Otot rangka menghasilkan pergerakan. Otot rangka bertindak secara berpasangan, yang dikenali sebagai otot berantagonis. Kemudian kita lihat. Membengkokkan lengan so otot mana yang akan mengecut dan sebagainya so bicep akan mengecut dan tricep akan mengendur. Tricep tu di bahagian belakang boleh kemudian sekiranya tangan diluruskan bicep akan mengendur dan tricep pula yang akan mengecut dia bertindak secara berlawanan kemudian sendi ialah tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang. Terdapat dua jenis sendi. So ada sendi yang membenarkan anggota bergerak. Betul so ini dikenali sebagai sendi bergerak. Contohnya sendi ensel pada siku. Dan satu lagi ialah sendi yang tidak membenarkan pergerakan. Sendi tak bergerak lah. So dia ada pada sendi tengkorak. Itu tengkorak kepala kita lah. Kemudian ligamen ligamen ialah tisu penghubung di antara tulang dengan tulang manakala tendon pula tendon ialah tisu penghubung yang menyambungkan otot kepada tulang so dan tendon terdiri daripada gabungan gentian yang bersifat kuat dan tidak kenyal daya pengecutan otot akan dipindahkan ke tulang melalui tendon yang berikutnya nombor 6 cecah ini adalah struktur ataupun masalah lah kan yang ada berlaku di antara pada tulang so satu ialah cecai sinovial berfungsi untuk melicingkan dan membekalkan nutrien kepada rawan cecai sinovial juga bertindak sebagai pelincir di dalam sendi sebagai pelincir so tolong ingat perkataan cecai sinovial kemudian rawan pula bertindak sebagai cushion dan pelindung pelindung terhadap sendi rawan berfungsi untuk mengurangkan geseran so ligamen kita akan lihat so ini tisu penghubung yang kuat fleksibel dan elastik menghubungkan tulang dengan tulang dan membolehkan pergerakan tulang pada sendi yang berikutnya ialah tendon so tendon penghubung padat bersifat kuat tidak elastik menghubung otot rangka dan tulang apabila mengecut tendon memindahkan daya untuk menarik tulang so mudah aja sebab tadi kita dah buat dalam konteks ini ialah bahagian lutut lah sendi lutut so apa yang kita boleh lihat di sini ialah pertama yang ini ialah tulang kemudian antara tulang yang menghubungkan antara tulang dengan tulang ialah ligamen kemudian ada kapsul sendi di situ dan kemudian ada rongga synovial kemudian ada rawan dan kemudian ada membrane synovial iaitu yang menghalang lah daripada cecah itu keluar dan sebagainya jadi kita lihat rawan dulu so rawan melapik sendi pasal pelapik lah kemudian tugasnya lain ialah menyerap hentakan kadang-kadang kita melompat berlari dan sebagainya so dia akan menyerap hentakan kalau hentaman tu kuat sangat mungkin kita berlari dalam jangka masa yang panjang macam lah satu ketika dulu di zaman sekolah dulu suka berlari jauh-jauh jarak jauh long distance so ketika berada di Jepun join dengan satu kumpulan larian ekiden dipanggil antara satu stesen dengan satu stesen kereta api 10 km lah lebih kurang so bila berlari terlampau lama di atas tar jalan yang keras cushion kasut pun tak berapa elok menyebabkan tendon rawan absorber ni koyak so bila dia koyak akan menyebabkan kesakitan lah so pengalaman tu sampai ke hari ni lah dia punya kesan dia tu tak boleh lari terlampau lama kemudian antara lain mengurangkan geseran
Okey, kemudian kita lihat ligamen pula Ligamen ialah tisu yang penghubung bersifat kenyal kuat dan elastik menyambungkan tulang, membenarkan tulang-tulang bergerak dan mengelakkan terseliuh. Itu peranan ligamen dia memegang antara tulang dengan tulang semasa pergerakan. Okey. Kemudian rongga synovium, membrane synovium, rambus bendali synovia. So dia mengeluarkan cecair synovia lah. Bendali ini adalah sebagai pelinci bagi mengurangkan kesiran antara kedua-dua tulang. So itulah peranan yang ada. Okey, jadi itu saja kot berkenaan dengan pengenalan tulang, sendi dan otot Jadi seperti biasa, sila lihat dalam Google Classroom, di sana ada tugasan, tolong siapkan dan tolong sampaikan kepada rakan-rakan untuk menyiapkan Okey, dengan itu sesudah ini, dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.